Assalamualaikum, nama aku Bomboy dan welcome to channel Conspiracy TV di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang suka dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Abang Boy dah lama tak buat list kan? Dah lama sangatlah tak buat pasal fakta-fakta aneh ni. Ada viewers yang request Abang Boy untuk buat pasal ketagihan, addiction. Masa Abang Boy buat research tu kan, Abang Boy jumpa benda lain pula, pasal addiction jugalah. Tapi kali ni diorang punya addiction, bahan-bahan dia sangat-sangat pelik guys. Okey, sebelum Abang Boy kupas pasal benda ni, Abang Boy nak bagi warning dulu pada siapa yang perut tak berapa nak kuat, Abang Boy nasihatkan untuk korang usyar video Abang Boy yang lain. Ini bukan kaleng-kaleng punya guys. Serius, Abang Boy pun cringe kot. Kembang-kembang tekak weh. Dan lagi satu tujuan video ni adalah untuk pembelajaran dan Abang Boy sangat-sangat berharap korang jadikan benda ni sebagai iktibar. Jangan diikut weh. Serius, jangan buat. Tolonglah, Abang Boy tak nak bertanggungjawab kalau apa-apa jadi dekat korang. So viewer discretion is advised. Kalau korang nak tengok juga, stay tune. Tanpa membuang masa, let's roll the intro. Zimbabwe, negara yang rata-ratanya rakyat hidup di bawah paras miskin. Untuk dorang lari daripada realiti hidup dorang yang susah tu, dorang beralih kepada dadah. Dadah seperti coke, pil, ganja, isap gam, ubat batuk, alkohol dan macam-macam lagi lah. Dan bila semua-semua tu dorang dah tak mampu nak beli, even nak makan pun dah tak mampu, dorang mula mencari alternatif lain pula. Dan di sinilah rakyat dorang jadi kreatif. Kreatif teruk mat. Serius apa boleh cakap. Bahan yang dorang gunakan ni sangat-sangatlah murah. Memang dijual dekat kedai-kedai runcit je. Barang harian bagi mereka yang dah ada anak kecil. Nak tahu apa dia? Dorang panggil benda ni sebagai Muto Wima Pampers. Dari sebutan pun korang dah boleh suspek yang dadah ni ada kena mengena dengan Pampers. Yes bro, produk ni dihasilkan daripada Pampers. Muto Wima Pampers ni bermaksud the juice of Pampers. Dadah jenis ni memang menjadi pandemik dalam beberapa tahun kebelakangan, sehingga kan pekedai nak jual Pampers kepada pembeli pun goyang mat. Dorang menetapkan kalau nak beli Pampers kena bawa anak kecil sekali sebagai bukti. Gila weh. So disebabkan susah nak dapat bekalan Pampers tu dan juga untuk mengurangkan kos dorang, korang nak tahu tak apa yang dorang buat? Dorang pergi guna Pampers yang dah digunakan dekat tempat pembuangan sampah. Tak boleh brain aku Anak aku punya bahan buangan pun aku dah kembang-kembang tekak. Ini dorang boleh recycle balik benda tu. Bukan Pampers je tau, tuala wanita pun dorang sekau sekali Menurut satu interview yang dilakukan oleh Al Jazeera, pengedar bahan ni telah membuang sisa-sisa najis tu dulu. Maksudnya dorang dah bersihkan sebelum mereka proses untuk jadikan dadah. Kepala abah dorang lah. Apa yang dorang buat adalah dorang bersihkan dulu Pampers dan tuala wanita tu, dan kemudiannya mereka akan merebus benda tu dengan air panas. So Pampers tu lama kelamaan akan mengeluarkan satu bahan yang melekit-lekit. Dan bahan ni akan dikumpulkan dan dijual dalam cawan untuk pembeli. Ada juga pengedar yang up sikit produk dorang. Dorang letak gula ataupun susu untuk memberikan rasa yang lebih sedap. Gila betul dorang ni. So pengguna akan menggunakan bahan yang melekit tu dalam satu atau dua sudu. Dorang bancuh dekat dalam air minuman dan dorang minum. Tak kisahlah kopi ke teh ke. Ada juga yang suka makan macam tu je. Sungguh enak dia makan begitu saja. Okey, terus teranglah, Abang Boy bukan ahli kimia. Tak banyak info yang ada pasal dadah yang baru ni. Info pasal kesan dia kepada badan manusia pun tak ada. Apa yang Abang Boy tahu adalah bahan yang menyerap cecair dekat dalam Pampers tu dipanggil sodium polyacrylate. Dan tak ada rekod yang mengatakan bahan ni memberi efek halusinasi ataupun khayal. Benda ni sebenarnya non-toxic kerana selamat digunakan oleh baby. Even kalau baby termakan sikit pun, benda ni tak beri efek apa-apa sangat pun. Tapi kan, ada tapi dia.
Bila pampers ni dah bercampur dengan sisa buangan, bila dia dah basah lah kiranya, bahan dekat dalam tu akan mengandungi kimia yang dipanggil toxins dan beberapa lagi kimia yang berbahaya kepada manusia. Kalau korang perasan lah, kalau pampers tu dah lama digunakan, baby akan ada ruam dan gatal-gatal. Even tuala wanita pun sebenarnya kalau dah digunakan lama-lama, pengguna akan terdedah kepada bahaya kanser. Mungkin bila bahan tu dah direbus, dia menjadi bahan lain yang memberi efek khayal kepada pengguna. Dadah ni sangat-sangat baru guys. So tak banyak kajian yang dilakukan. Tapi apa yang pasti adalah benda ni dia punya efek sampaikan pengguna langsung tak ada rasa nak makan. Dan nafsu dorang untuk perempuan memang total zero. Tak ada keinginan seksual langsung masa dorang dalam pengaruh bahan ni. Benda ni mengingatkan Abang Boy suatu ketika dululah pernah viral pasal homemade drugs ni. Semua ni bermula di satu website forum 4chan kalau korang tahu. Tak tahulah sama ada korang pernah dengar benda ni atau tidak. Dadah ni dinamakan Genchem. Benda ni famous pada tahun 2007-2008 macam tu lah. Bahan ni sebenarnya menggunakan sisa buangan sendiri, najis dan air kencing. Bahan ni dicampurkan dan akan diperam kau-kaunya, kemudian akan dihidu untuk berkhayal. Banyak mak bapak dekat US menjadi panik. Ramai yang melaporkan daripada serata negara US yang dorang risau anak-anak dorang ketagih bahan ni. Polis dan pihak media dibanjiri dengan ribuan aduan daripada ibu bapa yang membimbangkan anak dorang. Sampaikan benda ni masuk berita guys. Memang pada masa tu US panik kau-kau. Tapi kan ending dia ada plot twist. Benda ni sebenarnya adalah satu hoax yang direka oleh pengguna 4chan yang bernama Pickwick. Gambar yang dikatakan adalah Genchem sebenarnya hanya Nutella yang dicampur dengan air. Dan gambar budak yang pura-pura menyedut bahan tu sebenarnya adalah lakonan sahaja. Ambil kau satu US basah dahi. Tapi lah kan, walaupun benda ni dah terbukti hoax, sebenarnya asal usul bahan ni dikatakan telah bermula daripada tahun 90-an lagi. Banyak kanak-kanak daripada Zambia, Afrika Tengah, mereka yang rata-ratanya adalah homeless dan tak bersekolah. Mereka menghabiskan masa diorang menghisap gam dengan duit yang mereka dapat daripada kerja mengutip tin ataupun recycle bahan terbuang. Dan bila diorang dah tak ada duit lah, memang dah tak ada langsung duit ni, diorang nak beli gam pun tak mampu, diorang telah jumpa alternatif lain, iaitu menggunakan air sewage, air sisa buangan lah, dengan meletakkan lumpur daripada sisa tu dekat dalam botol dan membiarkan benda tu diperam. Diorang kemudiannya menghidu benda tu. Ya Allah, kenapalah aku buat topik ni? Rasa menyesal pula. So, itulah asal usul Genchem. Okey, kita dah cover dua jenis dadah yang menjijikkan. Yang ketiga ni kuranglah sikit elemen jijik tu. Tapi dia punya asal usul tu, senang cerita, tak tercapai akal logik kita lah. Di selatan Kongo, muncul satu jenis dadah baru yang dipanggil dombe. Kalau kita translate kepada English bermaksud powerful. So bahan ni dia punya kick, lain macam doh. Pengguna dikatakan boleh berhayal selama 12 jam. Yang peliknya, bila dadah ni digunakan, mamat tu seolah-olah menjadi zombie guys. Kalau dia berdiri tu, dia berdiri je sampai sudah. Nasiblah dia berdiri je. Kalau dia start makan orang, pisang mat, tu zombie betul tu. Pada masa yang sama, populariti dadah ni, banyak kereta-kereta rosak di tepi jalan. Bila diorang start je kereta, tak mau jalan. Bila diorang start je kereta, tak mau start. Rupa-rupanya satu bahan telah dicuri daripada kereta ni. Barai mat. Nak tahu benda apa? Setiap kereta yang rosak tu kehilangan satu part yang dipanggil catalytic converter. Mamat kereta sure tahulah menatang ni apa benda. Pada mereka yang tak tahu, Abang Boy cubalah terangkan sikit. Benda ni adalah satu bahagian pada sistem exhaust. So daripada enjin tu, gas akan masuk kat catalytic converter ni dulu. Lepas tu dia akan masuk ke backpipe, lepas tu baru muffler. Apa pula fungsi menatang ni? Okey, Abang Boy bagi tahu siap-siap, Abang Boy bukan mak kereta. So kalau Abang Boy terangkan benda ni salah, Abang Boy minta maaf. Korang boleh betulkan dekat bawah supaya masing-masing kita boleh belajar sedikit. Okey, fungsi utama benda ni adalah untuk mengurangkan pelepasan gas yang berbahaya kepada alam sekitar. Lebih kurang bertindak macam filter lah. Dekat dalam rangka dia ada bahan-bahan yang dibuat daripada platinum ataupun palladium. So bila gas yang mempunyai pollutant ataupun bahan kimia yang berbahaya terkena kepada bahan ni, dia akan bertindak balas dan akan produce gas exhaust yang lebih selamat. So benda ni lah yang penagih-penagih ni nak sebenarnya. Benda dekat dalam catalytic converter ni, dia berbentuk macam honeycomb lah.
Bahan ni akan dihancurkan dan dicampurkan sekali dengan pil tidur, dengan kokain sikit ke, ataupun bahan-bahan lain untuk menambahkan dia punya tendangan maut tu. Penagih melaporkan yang mereka akan mengalami euforia dan halusinasi. So dorang ni dalam keadaan tidur tak tidur, lebih kurang lah mamai tak mamai macam tu. Benda ni seolah-olah satu jalan untuk dorang escape, untuk dorang lari daripada realiti hidup dorang yang serba kekurangan. Dorang berada dalam keadaan tidur yang sangat-sangat lena, di mana dorang berada dekat dalam dunia khayalan dorang sendiri. Dadah ni boleh dikatakan agak barulah. So disebabkan ini tak ada kajian yang dibuat mengenai kesan terhadap tubuh manusia. Dorang pun tak tahu sebenarnya kenapa bahan polonium ataupun platinum ni boleh bagi orang high. So far dorang hanya ada spekulasi semata-mata. Ada yang mengatakan yang bahan dekat dalam filter ni bila bercampur dengan dadah lain bertindak sebagai hallucinogen ataupun dadah halusinasi. Tapi apa yang pasti adalah catalytic converter mengandungi bahan-bahan metal berat yang membawa kesan-kesan buruk pada tubuh, dari kerosakan fungsi buah pinggang hinggalah kepada kanser paru-paru. So buat masa ni tak ada lagi masalah-masalah kesihatan yang dialami oleh penagih domber ni, tapi efek dia akan muncul dalam beberapa tahun akan datang. Kepada kebanyakan penagih, dorang tahu dah, dorang memang dah tahu risiko benda ni, dorang tahu benda ni diperbuat daripada apa, tetapi dorang peduli apa weh? Janji boleh terbang ke bulan, itu je yang penting. Punyalah desperate untuk lari daripada realiti hidup sehingga sanggup mempertaruhkan nyawa diorang semata-mata untuk high yang hanya bersifat sementara. So Abang Boy rasa Abang Boy tak perlulah untuk persoalkan korang punya kebijaksanaan. Tetapi Abang Boy kena juga berpesan, sekali lagi, jangan buat hal, jangan cuba-cuba untuk test barang ni. Barang yang ada pun tak habis lagi kita nak basmi. Kalau korang nak cuba pun, paling lemah lah korang mungkin akan mengidap penyakit sepanjang hidup korang, dan paling teruk mungkin korang akan kehilangan nyawa. So lagi sekali Abang Boy nak menekankan, jangan cuba-cuba. Faham So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Jangan lupa follow TikTok Abang Boy. Kat sana Abang Boy ada upload video-video pendek yang tak ada dekat dalam channel ni. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.